Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia Fadil Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim, Taman Sri Setia, ahli-ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala, kita diberikan umur dan usia dan kita dapat hadir ke rumah Allah pada pagi ini, subuh berjamaah, dan kita sambung pengajian kitab As-Siratun Nabawiyah ataupun Ar-Rahiqul Makhtum, kitab yang berkaitan dengan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab berkaitan dengan perjuangan jihad dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 88. Muka surat 88 sambungan pada apa kita baca pada bulan lepas, iaitu berkaitan dengan tahap pertama dalam dakwah, iaitu jihad untuk berdakwah. Kita tengok sambungan kumpulan pertama, iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada permulaan dengan cara sir, dengan cara bersembunyi. Selama 3 tahun. Itu kita dah baca pada bulan lepas. Jadi pada malam ini dia tengok pula kumpulan pertama. Siapakah yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal dakwah Nabi, yang mana pada peringkat awalnya siapakah yang bersama dengan Nabi? Sebab pada peringkat awal ni tak ramai. Beberapa nama-nama tertentu sahaja, kerana ketika itu tentangan kepada Islam, tentangan kepada dakwah Nabi amat hebat. Orang Mekah tak boleh terima. Jangan kata orang kampung, pak saudara sendiri pun tak boleh terima. Orang-orang yang terdekat dengan Nabi, dan mereka ketika itu masih lagi, saya dah sebut pada bulan lepas, iaitu tradisionalism. Tradisionalism, amat berpegang kepada tradisi turun-temurun, iaitu menyembah berhala, agama nenek moyang, amat pegang. Jadi benda baru datang ni, benda baru datang kepada mereka yang namanya Islam, yang namanya tauhid, menyembah Allah, maka sudah tentulah mereka tak boleh terima dan menentangnya Nabi, lawannya Nabi habis-habisan. Tapi ada yang bersama dengan Nabi walaupun tak ramai. Jadi kita tengok apakah yang dikatakan kumpulan pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan risalah Islam pertama kali kepada keluarga dan sahabat karibnya. Orang terdekatlah, kepada keluarga dan sahabat karibnya. Dan ada perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Walaupun ayat tu tak turun lagi lah pada ketika tu, ayat tu wahyu yang kemudian dah, tapi dapat pengajaran kepada kita, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada saudara-saudara, keluarga-keluarga yang terdekat. Contoh paling mudahnya ialah kalau kita kat rumah tu, kita semayang, bukan kita seorang semayang, beri peringatan juga kepada anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita. Kita mari ke masjid nak ngajak jiran, sebelum ngajak jiran tu ajak anak dulu. Itu dia, orang-orang yang terdekat. Jadi dalam Islam begitulah pertama kalinya kepada siapa? Keluarga dan sahabat karibnya, khususnya mereka yang memiliki tabiat baik dan kecenderungan kepada kebaikan, yang memang orang baik dah, orang baik tapi tak sampai padanya Islam. Elok je sampai padanya Islam, dia boleh terima. Kecenderungan kepada kebaikan
selain kepada orang-orang yang benar-benar mengenal peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak paling dekat dengan Nabi adalah yang orang itulah yang kenal peribadi Nabi. Memang berkawan daripada awal, daripada kecil. Nah, yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang sudah belasan tahun berkahwin dengan Nabi. Contohnya siapa? Disebut di situ dalam tarikh Islam mereka dikenali sebagai as-sabiqunal awwalun. Sebelum dia masuk dia tak bagi nama lagi, dia bagi nama gelaran dulu. Nama orang dia sebut kedian. Yang mula-mula sekali dia bagi nama gelaran as-sabiqunal awwalun. As-sabiqun bermakna apa? Yang terdahulu, yang mendahului. Macam kalau kita belajar hukum solat berjemaah kan. Kalau hukum solat berjemaah dia ada masbuk. Saya tadi pun masbuk. Masbuk mana apa? Daripada perkataan sabiq, sabaqa. Sabaqa, sabiq yang mendahului. Lawan dia masbuk. Masbuk yang didahului. Mana masbuk ni tertinggal. Oh, imam mendahului dah. Imam ke depan dah. Yang dia masbuk, dia tidak mendahului, dia lewat. Sabiq masbuk tu bahasa Arab. Sabiq yang mendahului imam tu. Oh, imam rakaat kedua dah, depan lah tu. Mari-mari tengok imam rakaat kedua, imam baca kunut dah tadi. Maknanya imam sabiq, imam mendahului ke depan. Yang dia baru masuk pintu. Maka dia masbuk, dia ditinggalkan. Dia masuk, dia kena tambah lagi satu rakaat. Itu sabiq masbuk. Ada pun orang tanya, sebab saya ni imam di Batak Abik. Orang tanya apa hukum yang jenis kelam kabut ni, makmum ni. Makmum ni dia tak boleh nak potong imam. Tapi kalau dia dah jadi terbiak. Saya dah tegur Ustaz Yusuf Karim, tegur sampai nak terajang Ustaz Yusuf Karim. Ustaz Yusuf Karim ni lembut dah, tapi dia tegur bab ni rasa geram nak terajang. Sebab perangai makmum ni, imam tak sampai lagi ke lantai. Oh dia dah, itu namanya sabiq. Itu sabiq. Sabiq yang tercela, bukan sabiq dalam ni. Yang ni as-sabiqun, yang terpuji. Sebab dia awal sokong Islam, awal masuk Islam. Ada sabiq yang tercela. Apa dia? Makmum kat belakang. Bukan masjid ni, masjid lain. Masjid ni okey kot? Tak? Allah, nak gimana? Apa dikejuarnya? Tak? Imam baru sami Allah, dia dah tegak dah. Imam baru sami Allah, dia dah tegak dah. Oh, jenis ni. Allahu Akbar. Kepala imam, dahi imam tak sampai lagi. Dahi imam tak cecah lagi lantai. Dia dah laju berbenuh. Itu sabiq yang tercela. Kamu nak potong, kamu nak mendahului imam. Tu dia tak ada adab lah. Bahkan sebahagian katakan boleh membatalkan solat. Makmum belakang, nama bermakmum, duduk belakang dah, ikut follow. Yang terbaiknya imam dah selesai bar, Allahu Akbar, barulah bergerak. Tu bab hukum hakam solat berjemaah. Ni nak jadi sabiq. Sabiq yang tercela. Imam tak tahu, imam baru nak bergerak, dia dah laju berbenuh turun ke bawah. Dah tegur macam tu juga perangainya. Setengah orang lah, bukan semua, segelintir sahaja. Jadi kalau ada kawan-kawan macam tu, bagi tahu kat dia, jangan nak jadi sabiq yang tercela. Yang ni as-sabiq seorang, ramai as-sabiqun yang terpuji. Allah puji dia kerana dia antara yang awal, yang cepat, yang segera masuk Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalun. Tuan-tuan baca surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ni antara surah yang diajar kepada kita baca setiap malam. Baca setiap malam kalau ada masa lah. Setiap malam bagi orang yang tak mau. Ada riwayat menyebut menyelamatkan pembaca-pembacanya daripada faqir. Tidak akan faqir, walaupun hadis itu dhaif, tapi kita boleh beramal dengannya. Tidak akan faqir selama-lamanya orang yang mengamalkan surah Al-Waqiah. Dalam surah Al-Waqiah Allah kata bila bangkit di mahsyar, wa kuntum azwajan thalatha. Hei manusia, mu pecah tiga.
Ramai-ramai manusia atas muka bumi ni, umat manusia zaman dulu, zaman sekarang, zaman akan datang, semuanya akan pecah tiga je bila bangkit di mahsyar. Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanah. Yang pertama, golongan kanan. Golongan kanan ialah golongan orang beriman yang diberi buku catatan melalui tangan kanan. Yang kedua, ashabul maimanah wa ashabul masy'amah. Yang kedua, golongan kiri. Golongan kiri bangkit di mahsyar, orang kafir, orang munafik, orang musyrikin, orang tak beriman. Yang belah kiri diberi buku catatan melalui tangan kiri, belah kiri. Dan yang ketiga disebut was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang ketiga ni kanan nombor satu tadi kanan orang beriman. Yang kedua orang kafir belah kiri. Yang ketiga yang ni VIP. Tak ada terima buku catatan dah, terus masuk ke dalam syurga. Sebahagian ulama mengaitkan dengan hadis 70,000 umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga tanpa hisab. Itu ada dalam kitab tafsir surah Al-Waqiah. Disebut as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Itulah orang yang awal memeluk Islam. Mereka itu didekatkan dengan Tuhan, didekatkan dengan syurga Tuhan, didekatkan dengan rahmat Tuhan, didekatkan dengan redha kasih sayang Tuhan. Ini VIP ni. Tak ada kanan kiri dah, terus masuk ke dalam syurga. Itu as-sabiqun. Baik, balik pada kitab kita ni, maka disebut as-sabiqun al-awwalun, yang terdahulu, yang paling awal. Bismillahirrahmanirrahim. Generasi-generasi sahabat-sahabat Nabi yang awal memeluk Islam. Dia tidak menempuh fasa-fasa penentangan sebagaimana sahabat-sahabat lain. Ada sebagai contoh antaranya macam Umar Al-Khattab. Beliau lawan dulu. Lawan pula bukan lawan biasa-biasa. Lawan habis ring. Orang Kelantan kata lawan habis ring. Tak, lawan habis ring ni lawan sungguh. Dengar nama Muhammad pun benci. Nak pedang kat tangan nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar Al-Khattab pada peringkat awal. Kemudian barulah Allah beri hidayah, dia masuk Islam, dia jadi sahabat dan dia jadi khalifah Amirul Mukminin. Itu contoh yang melawan dulu. Yang ni tak ada lawan-lawannya. Tak, turun je wahyu, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdakwahlah secara sembunyi-sembunyi, masuk terus, terima. Ya, sami'na wa ata'na, kami dengar dakwah Nabi, wa ata'na, kami taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal lagi. Mereka adalah siapa dia? Yang pertama, isteri baginda. Ni Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, sebagai orang pertama menganut Islam. Nabi berdakwah terus masuk Islam. Dia ikut suami. Wahyu mana ni? Lupa nak khabar tadi. Baik, dakwah ni bila ni? Kita dah baca pada bulan lepas, iaitu dakwah turunnya wahyu kedua, bulan 7. Dah baca pada 2-3 bulan lepas, turunnya wahyu kedua. Wahyu kedua lah secara rasmi perintah berdakwah. Wahyu pertama belum lagi, Nabi tak buat apa lagi. Wahyu pertama ni balik rumah, jumpa orang rumah, Khadijah, selimut tu baru. Wahyu pertama ni tak ada perintah dakwah lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk Nabi je. Wahyu pertama officially, kata orang putih, secara rasminya, wahai Muhammad, muni Rasulullah. Tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Baca perintah Allah kepada Nabi. Baca. Sebut ni Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, daripada segumpal darah sampailah 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah tu siapa? Ini memperkenalkan Tuhan dulu. Intro dulu, orang putih kata. Introduce dulu. Ni wahai Muhammad, aku lantik jadi Nabi. Jadi apa kerja nabinya? Memperkenalkan Tuhan. Mengenal tak Tuhan? Siapa dia Tuhan yang buatmu? Allazi khalaq. Siapa dia Tuhan? 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang akan mengajar manusia apa benda yang manusia tak tahu. Benda paling besar yang manusia tak tahu, siapa Tuhan. Dan inilah benda paling besar yang manusia wajib tahu. Awal-awal kan? Tak kenal Tuhan, sembah berhala, sembah batu.
Jadi Allah nak ajar mu ni, malam ya'lam, apa yang al-insan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Benda ni tak reti, benda ni benda yang serius, tak faham benda ni benda yang besar kesalahan dia. Maka Nabi mengajar kepada umat apa yang orang tak tahu, inilah dia, iaitu Islam, akidah, iman dan la ilaha illallah. Tu paling besar, tu wahyu pertama. Baik, ini nak berdakwah ni, hak kumpulan-kumpulan pertama menerima ni, wahyu kedua, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Orang yang berselimut, siapa dia hak selimut tu? Nabi ya. Allah suruh apa? Ya ayyuhal muddathir fa'anzir. Ni, bangunlah wahai Muhammad, jangan lama sangat dengan selimut tu. Fa'anzir, berilah peringatan. Tidak ada peringatan yang paling besar melainkan peringatan hendaklah sembah Tuhan. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah, agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu. War rujza fahjur, dan berhala syirik sembah-sembahan tu fahjur, tinggalkanlah. Maka turun wahyu kedua, kita dah baca bulan 7 lepas. Secara rasmi juga Nabi mula berdakwah. Dakwah. Siapa dia terima? Ni orang pertama, Khadijah Ummul Mukminin. Ummahatul Ummulah seorang. Kalau ramai ummahat isteri Nabi tu dipanggil Ummahatul Mukminin, ibu-ibu kepada orang beriman. Yang ni dia kata ummu sebab dia seorang. Masa ni isteri Nabi masih lagi seorang. Ummul Mukminin sebagai orang pertama menganut Islam. Kemudian siapa dia? Pembantu dia, pembantu PA kepada Khadijah. Khadijah kan dia businesswoman. Tak. Ada yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang kemudiannya kita baca cerita lepas pada tu, beliau menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ni dalam sirah, dalam sejarah Nabi ada dua, Zaid bin Harithah dan Zaid bin Sabit. Zaid Harithah dan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ialah seorang penulis wahyu. Yang tu dia lambat masuk Islam, dia tak masuk Islam lagi. Yang awal masuk Islam ialah Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat Nabi yang namanya sebut terang-terang dalam Al-Quran. Itu fakta. Orang tanya sahabat Nabi ramai sahabat Nabi puluh-puluh ribu. Siapa dia? Nama dia ada dalam Quran. Abu Bakar, ada Abu Bakar dalam Quran? Tak ada. Terang-terang sebut Abu Bakrin, tak ada. Cerita ada. Tak. Umar ada dalam Quran? Tak ada. Cerita ada, perkataan Umara tu tak ada dalam Quran. Tapi siapa dia? Ramai-ramai sahabat Nabi seorang je yang disebut. Ayat daripada surah Al-Ahzab, boleh buka surah Al-Ahzab, cerita tentang perkahwinan Zaid dengan Zainab. Falamma qada Zaidun, tengok terang-terang sebut nama kan, Zaidun. Falamma qada Zaidun, dan apabila Zaid menceraikan Zainab, perintah Allah, habis iddah, Rasulullah ambil isteri bekah isterilah, bekah isteri Zaid, Zainab. Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahshin, bekas isteri kepada anak angkat. Jadi timbul pula hukum boleh berkahwin dengan bekas isteri anak angkat, jangan kahwin bekas isteri anak sendiri. Itu hukum fiqh. Haram mengahwini bekas isteri anak kandung, tetapi kalau bekas isteri anak angkat tak ada apalah, anak angkat je pun tak. Itu cerita lain lah. Nak ceritanya Zaid bin Sabit, Zaid bin Harithah ni istimewa kerana namanya terang-terang dalam Al-Quran. Beliau merupakan as-sabiqun al-awwalun, yang paling awal memeluk Islam. Lagi siapa lagi? Pembantu juga Syurahbil Al-Kalabi. Yang ni ada orang tak berapa kenal. Syurahbil, ada yang pertama kali dengar? Ada yang pertama kali dengar nama Syurahbil Al-Kalabi. Sebenarnya bukan nama sebenar tu. Syurahbil tu nama sebenar, bukan Al-Kalabi. Al-Kalabi tu gelaran. Al-Kalabi tu gelaran. Yang nama sebenarnya ialah Syurahbil bin Hasanah. Beliau antara sahabat Nabi yang dibinkan dengan mak. Kerana dalam kitab sirah sebut ayah dia Abdullah tu tidak dikenali, meninggal ketika dia masih kecil, maka tidak dikenali. Maka dia lebih, beliau Syurahbil ni lebih dikenali dengan nama bin mak, bin Hasanah. Dia Al-Kalabi gelaran.
Kalau tuan-tuan nak rujuk, cari Syurahbil bin Hasanah. Beliau ni terkenal dengan keberanian dalam peperangan. Baca kisah perang Yarmuk. Perang Yarmuk ni Syurahbil bin Hasanah yang ke depan bersama Khalid Al-Walid, bersama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Antara 3 nama besar sebagai panglima perang. Sebagai panglima perang ada 3 nama besar. Khalid Al-Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang menggantikan Khalid, dan juga ni Syurahbil bin Hasanah. Lagi seorang anak Abu Jahal. Siapa nama anak Abu Jahal tu? Ikrimah. Ini nama-nama tentera-tentera perang, panglima-panglima perang yang banyak berjasa. Kalau demo tak perang, tidak pertahankan agama, tak tersebarlah agama ini sampai ke seluruh 2/3 dunia. Seluruh dunia ni kita kata. Sampai ke Nusantara Melayu. Tak, Khalid Al-Walid, perang Yarmuk. Perang Yarmuk ni lepas Nabi wafat dah. Zaman siapa? Zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu Syurahbil bin Hasanah. Tak ramai nama yang dibinkan dengan Mok. Lagi satu pengalaman saya, apabila orang minta baca tahlil, dia bagi nama bin Mok tu betul dah, tapi udah jadi binti semua. Pening aku bacanya. Tak, dia jadi keliru ke apa? Bin Mok, bin juga, tapi katakanlah nama arwah. Nama apa? Nama arwah dekat taman saya tu. Tak, Osman binti Rokiah. Udah binti pula. Osman bang. Celah mana binti? Tapi dia jadi keliru tak? Tak, Abdul Razak. Tak, binti Fatimah pula. Bin tetap bin. Kalau lelaki tetap bin lah. Jangan keliru macam tu. Baca talqin pun sama tak? Kalau baca talqin kan bin dengan mak. Bin dengan mak. Jadi Syurahbil dia dibinkan dengan mak dia Hasanah. Maka dia antara sahabat yang terkenal yang awal memeluk Islam, dan Syurahbil ni panglima perang terutama dalam perang Yarmuk. Lepas Nabi wafat, zaman Abu Bakar lawan Rom, lawan Parsi itu. Menang dengan kehebatan pimpinan dia Syurahbil. Lagi siapa lagi? Selanjutnya anak bapa saudara. Siapa dia? Anak bapa saudara jadi apa? Anak bapa saudara jadi apa pangkatnya? Sepupu. Tu pun kena itu juga tu. Ada orang saya sebut pun ni, dia kata mak saudara dia. Dia tolong jaga benda ni sebab melibatkan hukum. Bila kata mak saudara ni apa makna mak saudara? Adik beradik ayah ataupun adik beradik mak. Bila adik-beradik kandung ayah atau adik-beradik kandung mak, dia melibatkan hukum, tak boleh kahwin. Satu. Yang kedua, halal bersalam. Tapi kalau dia kata mak saudara siapa dia mak saudara tu? Mak saudara isteri. Lain pula. Satu. Yang kedua, kadang-kadang tak ada kaitan pun. Saya tanya adik-beradik siapa ni? Adik-beradik mak? Bukan. Adik-beradik ayah? Bukan. Kata mak saudara. Rupanya sepupu ayah. Sepupu ayah boleh kahwin tak sepupu ayah? Sepupu ayah boleh kahwin, sepupu sendiri pun boleh. Sepupu sendiri pun boleh kahwin, sepupu ayah lagilah boleh, tapi dia panggil mak saudara. Apa implikasinya? Implikasinya pada bersalam tu lah. Kalau mak saudara betul, boleh tak bersalam? Boleh, cium tangan boleh lagi. Bahkan ulama kata mak saudara lebih besar daripada mak mentua. Mak saudara lebih afdal dimuliakan berbanding mak mentua pun mulia juga. Tapi kalau dia kata mak saudara padahal sepupu ayah, boleh bersalam? Tak boleh salam, tak boleh kahwin. Tu jaga macam pangkat-pangkat macam ni penting. Dalam faraid macam tu juga. Kan dalam faraid macam tu juga. Biar jelas siapa dia ni. Anak saudara macam mana? Belah mana tu biar jelas. Ni kalau benda tu pun tak faham habis. Berterabur habis hukum hakam. Sepupu pun peluk cium, jenuh lah. Dah lah. Laki sepupu perempuan, laki dengan perempuan. Yang perempuan tu siapa? Sepupu aku. Tak tahu hukum. Jadi biar jelas benda-benda macam ni. Jangan letak pangkat-pangkat. Mungkinlah kita kata mak saudara, dapat palahan dalam hukumnya mak saudara ni haram kahwin. Bila haram kahwin, halal lah bersalaman, bersentuhan, tak batal wudu.
Tapi rupanya mak saudara, sepupu belah ayah pula dah jauh benar. Baik, lagi apa siapa dia ni? Anak kepada bapa saudara baginda iaitu Ali bin Abi Talib. Ali ni sepupu pun ya, sahabat pun ya, menantu Nabi pun ya. Itulah Ali bin Abi Talib yang masih kanak-kanak lagi, masa tu dia budak lagi. Siapakah daripada kalangan kanak-kanak pertama masuk Islam? Ali. Perempuan pertama masuk Islam, Khadijah. Tu. Kawan dewasa pertama masuk Islam iaitu Sayyidina Abu Bakar. Terdapat juga dari kalangan teman karib baginda, ini teman karib sahabat, iaitu Abu Bakar yang menjadi orang pertama memeluk Islam. Nampak kedudukan Abu Bakar yang amat-amat rapat dengan Nabi, daripada sahabat kemudian menjadi bapa mertua kerana Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka membenarkan risalah Islam. Apa makna membenarkan? Mengatakan benar. Membenarkan bukan mengizinkan di sini. Membenarkan ada dua makna. Membenarkan dengan makna mengizinkan. Tak. Satu. Yang kedua, membenarkan dengan makna mengatakan benda tu benar. Kita semua Muslim, mukmin wajib membenarkan Islam. Islam tu benar? Ya. Wajib membenarkan Al-Quran. Al-Quran itu benar? Ya. Wajib membenarkan Rasulullah. Rasulullah itu benar? Ya. Kalau tak membenarkan, apa lawan membenarkan? Membenarkan, oh Islam tak benar, kafir ya. Membenarkan lawan dia mendustakan. Wajib mendustakan syaitan. Mendustakan syaitan mana? Syaitan penipu. Tu maksud dia. Tapi ada juga wajib membenarkan syaitan. Apa makna wajib membenarkan syaitan? Wajib membenarkan syaitan tu ada. Kalau kata tak ada syaitan, rosak juga akidah. Quran kata ada. Tu perkataan dia. Dalam kitab sebut saddaqa, yusaddiqu. Lawan dia kadzdzaba, yukadzibu. Dalam Quran banyak diulang kadzdzaba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tak. Faulaika humul mukadzibun. Mukadzib ni orang yang mendustakan, tak percaya, dia kata benda tu dusta. Jadi turunnya wahyu, Nabi jadi Rasulullah, perintah berdakwah, maka puak-puak ni lah yang mengatakan, ya Muhammad, aku beriman dengan engkau. Ya Muhammad, benar. Membenarkan, mengatakan benar risalah Islam pada hari pertama bermulanya dakwah. Hari pertama bermulanya dakwah pada? Bukan hari pertama turun wahyu. Hari pertama turun wahyu Nabi tak berdakwah lagi. Hari pertama bermulanya dakwah ialah wahyu kedua. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir ya ayyuhal surah Al-Mudaththir. Tu terus beriman. Abu Bakar menjadi salah seorang penggerak dalam dakwah. Nampak besar peranan Abu Bakar. Sebab tu sesiapa yang menghina Abu Bakar, maka ulama kata kafir. Bukan Abu Bakar je lah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia ada. Sebab tu aliran Syiah, termasuk yang Rafidhah, yang melaknat Abu Bakar tu memang itu dikira sebagai sesat. Syiah Rafidhah. Syiah ni banyak pula mazhab dia pula. Dia ada Zaidiyah, Ismailiyah, yang kadang-kadang tak beza jauh pun dengan kita Sunni ni. Tapi yang Rafidhah, Syiah yang melampau, yang fanatik, yang ta'assub, yang ekstrim, mereka melaknat, bukan kata kafir lagi, dah laknat terus kepada Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Yang dia tak laknatnya Ali je. Tu kesesatan mazhab dalam akidah, iaitu Syiah. Jadi Abu Bakar mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dalam Quran Allah sebut, tuan-tuan baca surah Az-Zumar. Allah berfirman, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih." Surah Az-Zumar ayat 33. Allah kata, dan dialah yang datang membawa kebenaran. Allazi jaa'a bis-sidqi. Allah guna perkataan as-sidqi. As-sidqi itu apa dia? Yang membawa kebenaran. Siapa dia? Nabi Muhammad. Wallazi jaa'a bis-sidqi. Dia tu Muhammad, kata Allah. Rasulullah tu bawa apa? As-sidqi, kebenaran. Islam itulah agama yang benar. Tauhid itulah kebenaran. Al-Quran itulah kebenaran. Ini yang Nabi bawa. Lalu Allah sambung belakang ayat tu, wasaddaqa bih. Ulama tafsir kata inilah Abu Bakar, walaupun nama tak disebut.
Surah Az-Zumar ayat 33. Inilah Abu Bakarnya, wallazi jaa bis-sidqi wasaddaqa bih. Saddaqa, membenarkannya. Siapa dia? Abu Bakar. Sebab tu daripada itulah digelar sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Nama sebenarnya Abdullah bin Quhafah. Siapa dia ni? Nama Abu Bakar pun tak tahu tak? Abdullah bin Quhafah. Jadi mana datang Abu Bakarnya? Abu bermakna bapa, Bakrun tu dia berkaitan bik, gadis. Jadi Abu ayah kepada seorang gadis iaitu Aisyah. Itu asal Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Bikr, dipanggil Abu Bakar. Abu makna ayah, Bakar daripada perkataan Bikrun. Bikrun makna seorang anak dara iaitu Aisyah. Maka jadilah digelaran Abu Bakar bin Quhafah. Quhafah ni tak masuk Islam, bapa dia tak masuk Islam. Jadi dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelaran ya. Apa makna As-Siddiq? Yang sentiasa membenarkan. Asal daripada Nabi, benar belaka. Tak. Antara kisah masyhur Isra Mi'raj tu. Isra Mi'raj kan, orang kafir Abu Jahal, seronoklah, inilah modal besar pun nak membuktikan yang Muhammad tu tak betul, kata dia. Naik ke langit, pergi ke Palestin dalam satu masa, dalam satu malam. Tetapi bila sampai kepada Abu Bakar, Abu Bakar kata, aku percaya sebab ni daripada Muhammad. Itu dia berkata As-Siddiq. Dia termasuk seorang yang disenangi dan mudah berkomunikasi dengan orang ramai, selain akhlaknya yang mulia. Akhlaknya yang mulia, akhlak sahabat ni semua akhlak baik. Kaumnya sering datang menemui kerana ilmu pengetahuan Abu Bakar yang sangat luas. Dia rapat dengan Nabi. Maka apa sampai kepada Nabi, Nabi sampai pada dia. Sebab tu kita ulama kata nak berilmu kena rapat dengan orang berilmu. Tak berkawan dengan tukang jual minyak wangi, insya-Allah minyak wangi tu sampai wangi pada kita juga. Dah ada pepatah Arab sebut, kawan dengan siapa? Kawan baik aku tu toke perfume. Maka perfume tu insya-Allah dapat kita juga adalah wangi. Tu begitulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapat dengan Nabi, Jibril bawa wahyu, Nabi baca sampai ke dia dulu. Sampai ke dia dulu Nabi baca apa Jibril bawa tadi. Ayat-ayat Al-Quran yang Nabi baca sampai kepada sahabat-sahabat terdekat. Perniagaannya yang berjaya, orang kaya. Sebab tu dia boleh infak banyak. Tak. Sebab tu Islam tidak mencela kekayaan. Yang Islam marah ialah kekayaan sehingga sombong. Kita duk cerita Qarun kaya, Allah marah. Kena cerita jugalah Abu Bakar kaya, Allah redha. Kena cerita juga Abdurrahman Auf kaya, Allah redha. Jangan duk sebut Qarun kaya raya, Allah murka, betul. Tapi kaya yang bagaimana? Kena cerita juga. Abu Bakar kaya, maka dia boleh infak banyak. Dan pergaulannya yang luas kerana dia antara, kalau istilah hari ini saya boleh guna perkataan otai lah. Otai kalau bahasa muda ni, otai mana orang lama. Otai. Bangsawan orang lama kat Mekah tu. Mereka menghormati. Walaupun sudah masuk Islam, tapi yang sembah berhala ni walaupun tak masuk Islam, dia hormat lagi kepada Abu Bakar. Baik, Abu Bakar berperanan besar dalam mengislamkan beberapa orang sahabat. Dia pun buat kerja lah. Dia antara awal masuk Islam, maka dia pun berperanan besar mengislamkan beberapa orang sahabat terkemuka, antaranya Uthman bin Affan Islam pada tangan Abu Bakar, Zubair Awam Islam pada tangan Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf masuk Islam pun pada tangan Abu Bakar, dan Sa'ad Abu Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah. Tuan-tuan perhatikan, Uthman, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad Abu Waqqas, Talhah ni siapa ni? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal masuk Islam, dan mereka termasuk dalam al-mubasyarat bil jannah. Itu kena ingatlah kalau boleh. Al-mubasyarat bil jannah. Apa makna al-mubasyarat bil jannah? Yang dijamin syurga. 10 top 10 sahabat Nabi yang
ialah sahabat Nabi semua mulia. Tapi 10 ni ada kedudukannya yang tersendiri. Ada riwayat hadis Nabi kata nama-nama kamu sudah termasuk dalam syurga. Itu al-mubasyarat bil jannah. Diberi berita gembira dengan syurga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Empat tu tak ada masalah sebab kita ingatlah khalifah Rashidin 6 lagi tu. 6 tu siapa dia tu? Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Dan lagi Sa'ad bin Zaid. Ada lagi seorang, Sa'ad bin Zaid. Walaupun masuk Islam lambat, tapi Sa'ad bin Zaid ni adik ipar kepada Umar tu. Yang dia marah kan masuk Islam. Fatimah masuk Islam kan. Fatimah ni adik Umar baca Quran. Lepas tu baru Umar masuk Islam. Yang tu nama-nama sahabat 10 yang dijamin syurga. Jadi antara 10 tu sebahagian besarnya awal masuk Islam. Uthman khalifah yang ketiga, Zubair Awam sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Rahman bin Auf jutawan yang terkenal zaman Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas yang merantau sehingga ke sebahagian ulama kata kubur dia berada di China. Lepas pada Nabi wafat tu, dia mengembara. Lepas tu sebahagian ulama kata ni sejarah lah, ahli sejarah kata Sa'ad bin Abi Waqqas maqam dia ada sampai ke China. Sebab tu ada riwayat kata talabul ilmi walau bisin, menuntut nak ilmu walau sampai ke negara China. Negara China sensitif sehari dua ni, orang tolak intan marah. Itu cerita lain tu, saya bukan nak cerita tu. Jadi Sin tu ada riwayat, walaupun hadis tu sebahagian ulama kata lemah, menuntut ilmu walau sampai ke China. Tengok sahabat berdakwah sambil cari ilmu jugalah sampai ke China. Malangnya kat Menara Condong ni ceritanya lain pula. Mendera China pula tu tak apalah, bagi orang lain pula lah. Jadi itulah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah. Ada lagi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tu Abu Ubaidah Al-Jarrah ni tak masuk, dia masuk lambat. Sebab dia ni ada ayah dia kafir. Maka pada peringkat awal ni slow lah dulu. Abu Ubaidah tak termasuk dalam awal peluk Islam. Sebab ayah dia ni gedebel. Tahu gedebel? Gedebel ni samsing lah. Maka slow dulu. Kemudian barulah dia masuk Islam. Bahkan dia lah yang membunuh ayah dia kerana cintakan Rasulullah dalam peperangan. Kita Abu Ubaidah Al-Jarrah. Baik, sedikit lagi kumpulan lain yang bersegera masuk Islam pada awal permulaan dakwah Nabi dan lepas pada tu. Kemudian generasi seterusnya. Ini generasi seterusnya. Hak tu hak awal tadi. Hak awal dan termasuk dalam as-sabiqun al-awwalin. Mari pula kemudian sikit, antaranya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni masuk awal jugalah, walaupun tak seawal tadi, tapi kisahnya ialah siksaan kepada dia. Umayyah bin Khalaf letak batu atas dada dia. Itu cerita Ahad. Bilal bin Rabah, daripada nama dia sampai hari ni duk guna nama dia kan. Bila azan panggil Bilal, bila azan panggil Bilal. Kerana muazzin yang pertama, tukang azan yang pertama zaman Nabi adalah Bilal bin Rabah daripada Habsyah. Tu nak yang kita kata hari ni warga asing lah, foreigner daripada Habsyah merantau ke Mekah, dapat agama, dapat Islam, diislamkan oleh sahabat. Ada hadis siapa-siapa yang di tangannya masuk Islam, dia akan dapat jauh lebih besar daripada unta merah. Zaman Nabi kata unta merah lah. Kalau hari ini dia akan dapat lebih hebat daripada kenderaan yang paling mahal. Wallahu alam, saya pun tak tahu apa kenderaan paling mahal. Kereta apa yang paling mahal? Berapa juta? 5 juta, 6 juta, wallahu alam. Humrun ni'am, unta merah tu. Zaman tu dapat unta merah ni hebat benar lah. Lepas tu Maria ni siapa-siapa mengislamkan seorang saja, seorang sahabat tu, bukan seorang, tengok Abu Bakar berapa orang tu, maka dia akan dapat ganjaran lebih besar, jauh lebih besar daripada seekor unta merah yang menjadi kegilaan masyarakat Arab satu ketika dulu. Unta yang mahal, unta yang cergas, yang kuat, yang gagah. Pakat berebut lah, hebat dia ada unta merah.
Maka hadis kata siapa-siapa dapat mengislamkan seorang yang asalnya musyrikin, yang asalnya kafir, yang asalnya penyembah berhala, ataupun kalau kita ini yang asalnya bukan Islam, Kristian ke apa ke, di tangan dia, dengan bimbingan dia, dengan dakwah dia, dengan ajakan dia, bersyahadah depan dia, jauh lebih hebat daripada unta merah. Hidayah memang daripada Allah, tapi melalui usaha dia. Itu besarnya pahala kerja-kerja dakwah, ngajak orang pada Islam. Jadi Bilal bin Rabah masuk, kemudian disusuli pula oleh Aminul Ummah. Lewat sikit. Awal juga, tapi bukan batch yang pertama tadi, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tapi Abu Ubaidah termasuk dalam 10 yang dijamin syurga. Dari Bani Harith bin Fihr, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, kemudian Arqam bin Abul Arqam. Ini ada kisah lain pula. Arqam bin Abul Arqam awal masuk Islam, dan benda pertama dia infak ialah rumah dia. Rumah dia jadi markas, iaitu Arqam bin Abul Arqam. Sebab tu pertubuhan Arqam dulu letak nama Arqam, ambil kepada sempena nama Arqam ni lah, nama sahabat yang diisytiharkan sesat. Itu cerita lain lah, diharamkan lama dah, haram tahun 94. Baik, Al-Makhzumi keturunan dia. Lagi siapa lagi? Uthman bin Maz'un beserta 2 orang saudaranya, Qudamah bin Abdullah, Ubaidah bin Harith, Sa'id bin Zaid. Ini saya sebut tadi. Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah lewat sikit je, tapi dia tetap termasuk dalam 10 yang dijamin syurga. Sa'id bin Zaid dan isterinya. Siapa dia isterinya? Fatimah, adik kepada Umar. Sa'id bin Zaid itulah yang diterajam oleh Umar masa dia kafir itu. Marah masuk Islam, tapi sudahnya dia juga masuk Islam. Sa'id bin Zaid, isterinya siapa? Fatimah. Maknanya dia ni adik ipar kepada Umar. Dan mereka, Umar sendiri, Sa'id bin Zaid termasuk dalam 10 yang dijamin syurga. Lagi siapa dia? Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad awal masuk Islam terkenal dengan kisah siksaannya. Belakang dia berdarah, beleceh darah. Diheret tengah panah, diletak besi, dibakar belakang. Itu Khabbab bin Arad. Terkoyak kulit belakang kerana Islam, kerana pertahankan akidah. Kita pernah terkoyak kulit belakang, koyak baju pun tak pernah untuk Islam. Untuk Islam koyak baju pun tak pernah. Ini terkoyak kulit belakang. Khabbab bin Arad. Lagi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud antara yang terkenal orang miskin yang awal masuk Islam. Kalau orang tanya, sebab tadi Abu Bakar semua tu orang kaya-kaya. Abu Bakar orang kaya, tak daripada anak-anak bangsawan semua. Macam Abu Ubaidah tadi pun anak orang kaya. Tapi siapa orang miskin yang awal memeluk Islam? Iaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan masih ramai lagi, dia tak sebut semualah. Mereka pun termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yang semuanya berasal dari keturunan Quraisy. Jumlah mereka menurut perhitungan, bukan semua tu, kebanyakan berasal daripada keturunan Quraisy. Sebab Bilal bin Rabah bukan Quraisy, Bilal bin Rabah Habsyah. Jumlah mereka menurut perhitungan Ibn Hisham ada terdiri daripada kira-kira 40 orang. 40 orang dalam kalangan yang paling awal memeluk Islam, terutama pada tahun pertama tempoh dakwah sembunyi. Dakwah bersembunyi lama mana? 3 tahun. Tahun pertama tu, inilah yang dikira sebagai antara yang awal memeluk Islam. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu terdapat ramai lagi manusia memeluk Islam, baik lagi maupun perempuan, sehingga fajar Islam menyebar di seluruh Makkah dan mula menjadi bahan pembicaraan. Barang diingat pada peringkat ni, 3 tahun pertama ni makin ramai, makin walaupun bersembunyi, dia memberi kesan kepada apa putih kata, memotivasikan untuk lebih berani pada fasa seterusnya. Habis 3 tahun, masuk tahun keempat dakwah, itu terang-terang. Tahun keempat dakwah tak ada sembunyi-sembunyi dah. Perintah Allah pun turun, ayat pun turun, minta dakwah secara terang-terang, tak ada takut-takut dah. Ini strategi. 3 tahun pertama berdakwah dalam keadaan bersembunyi.
dapat ramai itu pun jadi dah kerana memotivasikan kepada umat Islam, sahabat-sahabat pendakwah untuk menyebarkan agama pada mereka yang amat-amat tebal dengan apa yang saya sebut bulan lepas, tradisionalisme. Nak ubah benda ni bukan senang. Penyembahan berhala, agama nenek moyang, pertahankan tradisi ini. Bukan kata orang Arab Melayu pun ada hari ni pun ada nak juga kekal macam dulu, nak juga kekal macam dulu, tak nak berubah ni. Dah pantang larang apa benda-benda khurafat duk buat juga. Kerana apa dia? Walau ustaz dah tegur, walau ulama dah bagi tahu, tegir juga. Kerana apa dia? Kerana manusia ni sebahagiannya tegir. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadalan. Lawan, mahu membantah. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi kan, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli mathal. Banyak benda dah bagi tahu dalam Quran, banyak contoh dalam Quran, banyak perumpamaan dalam Quran. Bagi tahu itu, bagi tahu ni nasihat tu, nasihat ni. Tiba-tiba perangai manusia ni, jenis ni degil juga ni, tak kira lah Arab ke Melayu, bangsa apa pun. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Suka membantah, suka melawan. Tak ada hujah pun, cuma lawan juga kerana degil, kerah kepala, kerana nafsu. Itu perangai manusia. Sampai kiamat ada. Kau jenis macam ni. Macam tadi lah. Sampai Ustaz Yusuf, macam Ustaz Yusuf Karim yang lembut tu pun. Tak, dia rasa nak marah apabila memerhatikan perangai-perangai. Bagi tahu tak. Jadi terbiak dekat, terbiak susah nak buat. Nak juga laju mendahului imam. Itu sama-sama lah kita bermuhasabah dia. Wallahu alam, cukup dah tuan-tuan. Setakat tu apa yang saya boleh kongsikan, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan berkaitan dengan as-sabiqunal awwalun. Ada doa. Kalau kita teringat pada demo, tuan-tuan amalkanlah doa dalam surah Al-Hashr. Dalam surah Al-Hashr yang boleh dibaca pada solat jenazah takbir keempat. Mungkin tuan-tuan pernah dengar doa ni ya. Ada dalam surah Al-Hashr, saya tak ingat ayat berapa, ujung-ujung surah Al-Hashr, dan baca dalam takbir keempat solat jenazah. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana dzunubana walilladzina amanu walladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana dzunubana walilladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufun rahim. Dalam bab orang yang pergi terlebih dahulu, mereka pergi lama lah, lama dah mereka pergi zaman Nabi, lagi dah sahabat-sahabat ni. Maka doakan mereka ampun dosa, keampunan kepada mereka dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana walilladzina sabaquna bil iman. Mereka mendahului kita. Adalah simbolik solat jenazahnya, yang depan kita jenazah tu mendahului kita lah. Dia pergi dulu, kita solat ke dia. Dalam kalangan kita ni tak tahu siapa pergi dulu. Tak, masing-masing berazam, siapa pergi dulu aku solat kamu. Kalau aku pergi dulu, kalau saya pergi dulu, tolong solat saya. Kalau kamu pergi dulu, insya-Allah kita berazam nak solat pada sahabat kita tu. Tak tahu siapa pergi dulu. Lepas tu dalam takbir keempat baca, tak, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina man waghfir lana wa lahu walladzina sabaquna bil iman. Dan kepada orang-orang Islam lain, bukan jenazah tu je. Jenazah tu kita doa juga, yang lain pun yang dah pergi mendahului kita, termasuklah as-sabiqunal awwalun. Dah lama pergi mereka ni, beratus-ratus tahun, beribu tahun dah. Minta Allah ampunkan dosa dia. Rabbana innaka raufur rahim. Engkau Maha Penyantun dan Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu doa yang boleh kita amal. Wallahu alam, cukup setakat tu. Sila-sila. Ini yang pertama mengenai makmum tadi. Tapi persoalannya, ada masjid di Thailand, dia punya imam tu suara nafasnya dah pendek. Jadi dengar pangkat, tengah tak dengar hujurnya. Jadi makmum dah mendahului imam. Adakah dibolehkan macam itu? Itu termasuk dalam darurat nanti. Benda-benda yang jadi yang makmum depan tu boleh tengok. Maknanya makmum belakang tak dengar. Tak dengar lain cerita. Ada itu termasuk dalam darurat, termasuk dalam masyaqqah. Cumanya masuk pula dalam bab fadilat memilih imam. Afdal siapa imam tu?
Kalau boleh yang sehat. Itu bukan nak kata orang tua tak boleh, bukan, jangan salah faham pula. Yang ada apa tadi, masalah apa tadi? Ini nafas pendek. Nafas pendek. Itu masuk dalam bab siapakah yang lebih afdal menjadi imam. Kerana dia memberikan apa dia? Masalah kepada makmum kat belakang. Tapi tidaklah sampai kepada tak boleh, langsung boleh. Tapi kalau soalan keadaannya macam tu, maka termasuk dalam al-masyaqqah tajlibut taisir. Benda-benda masyaqqah ni dipermudahkan, itu dimaafkan. Yang ni imamnya muda lagi, tak ada nafas pendek, elok je sebut Allahu Akbar. Tapi jenis perangai macam tu. Tak, bar tu jelas je. Maka dengar Allahu Akbar, barulah bergerak, barulah intiqal. Apa makna intiqal? Beralih rukun. Daripada rukuk pada i'tidal beralih kepada sujud beralih pada duduk antara dua sujud. Jadi yang dipertikaikan, yang menjadi isunya ialah mendahului imam dengan sengaja. Tak nak cepat, tak tahu dah nak ke mana, atau perangai. Allah. Jadi kalau macam-macam itu termasuk dalam darurat lah. Bukan sengaja pun, tak tahu, tak dengar masalah imam. Rupanya imam tak rokok lagi, tak sampai lagi imam kepada kedudukan rokoknya sewajarnya, maka dia dah itu tidak termasuk dalam perkara yang dimaafkan. Masalahnya makmum tu merungut. Makmum merungut, maknanya dia tahu lah. Dia di belakang. Yang bagi yang merungut tu jadi imam. Jadi dia Tu jawapan dia. jadi bila dia nengok yang belakang-belakang imam dah turun, dia pun turun. Maknanya dia follow makmum yang Dia follow jemaah yang belakang imam. Tapi bukanlah selalu. follow makmum belakang imam. Dia dah tak nampak imam tu buat apa kan. Hati-hati tu. Sebab kalau niatnya follow belakang makmum imam, Bukan dia niat follow imam tu. kita tak tahu barang niat ni, kita tak tahu. Memanglah dia kata dia tak follow belakang imam. Niat kita tak tahu ketika solat tu niat berlaku. Jadi dia tak nampak macam mana. Itulah yang kata termasuk dalam masyaqqah tadi. Al-masyaqqah tajlibut taisir, kaedah fiqh. Benda masyaqqah, benda susah ni membuka jalan kepada mudah. Jadi itu dimaafkan. Ad-darurat tubihul mahzurat. Cumanya janganlah selesa dengan keadaan begitu. Ambillah tindakan, bagi tahu imam, tukarlah imam. Kalau cakap macam ni marah pula tukar imam. Bukan soal tak setuju, tapi dari segi apa? Dari segi maslahah makmum. Sebab solat ni kita nak sesempurna mungkin. Solat ni nak sesempurna mungkin. Tapi kalau dah tahu imam macam tu, ubahlah cara. Bukan pertama kali imam macam tu, bukan pertama kali imam sembahyang macam tu kan. Mana dia tahu dah ni imam ni macam tu lah gamaknya. Dia boleh ubah. Tapi itulah manusia. Kadang susah nak berubah. Baik, wallahu a'lam. Cukup setakat tu apa yang boleh saya kongsikan. Moga-moga apa kita baca dapat akibat dan kita amalkan sama-sama. Jadi kita jumpa lagi pada esok. Jumpa pada esok kuliah Maghrib insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.